Assalamualaikum dan hai, nama saya Ahmad Faris Baloman dan nombor metrik saya C20A1517. Saya daripada kumpulan 3 ataupun kumpulan Magna, dan hari ini saya ingin membincangkan tentang website yang telah kami hasilkan. Okey, ini adalah muka depan bagi website kami, dan di sini kita boleh lihat logo bagi kumpulan Magna, dan juga di bahagian atas ni terdapat kolom yang terdapat home, project, blog, about, more, iaitu contact, resipi dan video production. Dan di sini kolom untuk pengguna untuk mendaftar. Dan apa yang menariknya untuk website kami, video yang kami gunakan di latar belakang ini adalah hasil kami sendiri. Button yang pertama akan membawa kepada profil kumpulan kami. Dan di sini tertera sedikit maklumat ahli kumpulan kami, di nama penuh, tugas-tugas yang diberi dan juga Instagram mereka. Dan jika kita kembali semula, button yang kedua akan membawa kita kepada video akhir yang telah kami hasilkan. Dan ini adalah videonya. Assalamualaikum dan hai kepada semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Izana dan hari ini kita akan bersama-sama meneroka dan mengkaji salah satu makanan warisan yang cukup terkenal di negeri Kelantan. Nasi kelabu merupakan antara makanan tradisional yang cukup terkenal di negeri Pantai Timur. Makanan ini amat digemari oleh masyarakat Melayu, khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu. Secara ringkasnya, nasi kelabu ialah satu hidangan nasi yang diulami dengan pelbagai variasi ulam-ulaman. Tetapi, keunikan utama yang terdapat pada makanan ini adalah warna nasinya yang berwarna biru. Warna biru nasi ini terhasil daripada kelopak bunga telang yang digunakan di dalam masakan. Namun kini, kesukaran menyediakan pewarnanya telah menyebabkan ia disediakan bersama nasi putih biasa atau warna nasi kelabu kuning yang dimasak dengan menggunakan kunyit. Terdapat pelbagai variasi nasi kelabu yang berdasarkan kepada warnanya. Antaranya adalah nasi kelabu kuning, nasi kelabu putih, nasi kelabu hitam dan nasi kelabu biru. Pula itu kerabu. Kerabu merupakan campuran pelbagai ulam-ulaman seperti kacang panjang, mentimun, daun kesum dan tauge. Nasi kerabu ulam ini dimakan bersama sambal ikan, telur masin, ikan goreng, ikan bakar, daging bakar, keropok, bawang jeruk, tumis dan budu. Ia juga sering dimakan bersama solut lada dan keropok goreng. Ini bahan-bahan mentahnya adalah limau nipis, bawang putih, bawang merah, serai, cili padi, lada hitam serta daun limau purut untuk kasih aroma naik. Dan ni untuk ulam-ulaman dalam nasi kerabu tu. Bahan-bahan ulaman pula kita gunakan timun, bunga kantan, daun kesum, daun serai kayu dan juga kita guna kacang panjang. Untuk sambal kelapa pula kita gunakan ikan dan kelapa yang telah diparut. Ini ikan yang telah diperisikan, okey. Ini adalah ulam-ulaman yang diletakkan di dalam nasi kerabu. Dan ini adalah tumis ikan goreng celup tepung. Ini keropok. Dan yang paling special yang perlu ada, wajib ada, budu tumis. Dan this is sambanyo. Tahukah anda, nasi kerabu terdiri daripada pelbagai bahan-bahan yang mempunyai pelbagai khasiatnya yang tertentu. Antaranya ialah bunga telang atau dikenali sebagai butterfly pea. Bunga telang ini banyak digunakan dalam bidang perubatan. Antara khasiat-khasiatnya adalah ia mampu melawan kanser dan pertumbuhannya anti penuaan, menyembuhkan penyakit mata seperti pink eye atau konjungtivitis dan merawat keradangan dalaman serta pembengkakan tubuh. Selain daripada itu,
terdapat juga sayur-sayuran seperti toge, kacang panjang, bunga kantan dan lain-lain. Bunga kantan bukan sahaja digunakan sebagai penambah rasa dan bau dalam makanan, tetapi ianya digunakan disebabkan khasiatnya yang mana ia mengandungi bahan antioksida iaitu dikenali sebagai karotoid yang baik untuk kesihatan. Antioksida daripada bunga kantan ini dapat mengurangkan risiko seseorang untuk mendapatkan penyakit bara, di samping dapat mengekalkan awet muda. Keseluruhannya, nasi kerabu ini merupakan satu hidangan atau juadah yang seimbang dan ia boleh dinikmati oleh semua orang dari pelbagai golongan. Jadi, dengan itu, berakhirlah sudah video kita pada kali ini mengenai nasi kerabu. Jumpa lagi kita di lain video. Assalamualaikum. Seterusnya, di bahagian bawah ini kita boleh lihat proses pembikinan video daripada pre-production, production dan juga post-production. Dan seterusnya terdapat petikan daripada Patricia Briggs. Kemudian di bahagian bawah sekali, akhir sekali adalah get in touch, iaitu pengguna boleh menanyakan apa-apa jenis soalan dan hanya perlu submit di sini. Dan akhir sekali adalah di bahagian ruangan Let's Chat ni adalah di mana pengguna dapat secara langsung berinteraksi dengan kumpulan kami. Nama saya Nur Izana binti Muhammad Hazir, nombor matrik C20B1255. Saya akan menerangkan bahagian ini secara ringkas mengenai nasi kerabu. Nasi kerabu ini merupakan hidangan nasi Melayu yang begitu popular khususnya di negeri Kelantan. Nasi ini disajikan dengan pelbagai ramuan seperti ulam-ulaman dan pilihan protein seperti ayam, ikan dan sebagainya. Selain itu, website ini juga mempunyai 3 button yang mempunyai pelbagai fungsi. Yang pertama, button resepi akan memaparkan resepi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses penyediaan nasi kerabu. Seterusnya, untuk button video pula akan memaparkan cara pembuatan dan proses hingga selesai. Dan yang terakhir adalah button MP3 yang boleh didengarkan lagu ketika melihat resepi ataupun ketika memasak. Saya Ahmad Akasha bin Hassan Al-Fadli, nombor matrik C20A0902. Saya dari kumpulan Mekna. Saya akan menerangkan tentang video production bagi kumpulan Mekna. Okey, baik. Bagi video production yang pertama merupakan pre-production. Pre-production merupakan persiapan sebelum melakukan production atau sebelum melakukan rakaman video. Kumpulan kami telah menyediakan skrip dan juga storyboard bagi memudahkan orang yang melayari website kami untuk melihat pre-production kami. Okey, yang kedua, anda boleh melihat production iaitu proses pembuatan video. Kami menyediakan sampel voice untuk orang yang melayari website kami mudah untuk melihat bagaimana production dihasilkan. Dan yang terakhir sekali iaitu post production, iaitu fasa terakhir untuk menghasilkan video. Baik, di sini anda boleh melihat pre-final video, music background dan juga video terakhir daripada kami sebelum kami menghantar ke YouTube. Sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna Karimah binti Muhammad Sabri yang memegang nombor matrik C20A1590. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resipi nasi kerabu secara ringkasnya yang terkandung di dalam website Mekna. Okey, di dalam website ini telah dinyatakan bahawa untuk setiap hidangan nasi kerabu, ia akan menyediakan nasi, ikan atau ayam bakar, ulam-ulaman, tumis, budu, telur asin dan kerisi ikan. Okey, kelebihan website kami adalah kami akan menyatakan secara jelas tentang cara-cara untuk membuat nasi kerabu tersebut. Ia adalah bermula dari bahan-bahan sehinggalah kepada cara pembuatan. Okey, kami akan menunjukkan cara pembuatan mengikut turutan agar pelayan website kami mudah untuk memahami dan mudah untuk mempelajari cara pembuatan nasi kerabu dengan jelas.
Okey, website kami juga menyediakan video agar penonton lebih jelas tentang cara-cara pembuatannya. Jadi, setiap pelayar website digalakkan untuk melihat website kami kerana di dalam website kami terdapat pelbagai info tentang nasi kerabu yang dapat memberi kefahaman dan penjelasan yang jelas kepada setiap penonton. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Emilia Balkis binti Muhammad Roslan. Nama matrik C20A1586. Saya daripada kumpulan Magna. Saya ingin menerangkan tentang blog website kumpulan kami. Di sini kami memberitahu kenapa kami memilih Adobe Premiere Pro software. Aplikasi ini digunakan oleh kami untuk melakukan editing video assignment kami. Di sini juga kami menunjukkan 10 contoh animasi yang anda dapati dalam produk multimedia, iaitu medical, simulation, filem, website, games, education, entertainment, advertising, mobile apps dan graphic design. Di sini juga kami menunjukkan beberapa types of audio, iaitu M4A, flats, MP3, MP4, wave, Windows Media Audio, Advanced Audio Coding. Yang terakhir, kami menunjukkan basic element in multimedia. Multimedia bermaksud penggunaan lebih daripada satu media komunikasi atau ekspresi dengan menggunakan komputer dan interaktiviti, iaitu text, grafik, animation, audio, video, interaktiviti. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.